yang besar untuk Homeboyz, namun Red Esports masih lagi ada peluang untuk mereka dapatkan kemenangan. Kadang-kadang benda ni boleh jadi distraction, tapi apa pun kita lihat bagaimana hasilnya untuk game yang terakhir pada malam ini di antara pasukan Red Esports. Menentang apa ni? Kalau kita melihat kembali kepada sejarah, Sejarah? melihat kembali kepada sejarah, pengambilan barat masih lagi belum ada sebarang kemenangan. Ya. Dan mengingatkan kepada meta The Flying Dinosaur, barat pada dahulu kalanya diperkatakan tanpa Matilda, barat tak boleh buat apa-apa. Kalau tak Matilda, Rafaela juga boleh betul. membantu sedikit daripada segi mobility beliau. Dan terutamanya sekarang ini, kita boleh dikatakan Xbox kembali kepada meta dengan adanya tank killer. Dan kalau tak Xbox pun, boleh dikatakan God mula menunjukkan muka di dalam line of down juga menjadi masalah yang besar. Tapi kita juga jangan lupa kepada ini sebab kenapa kita jarang melihat barat di bawah masuk. Jadi agak menarik. Adik daripada pasukan Red ini, saya juga tak sabar nak lihat apa yang cuba dilakukan. Mungkin adakah mereka akan cuba untuk melakukan invasi jungle dengan menggunakan barat daripada pasal awal game. Kalau saya ingat apa yang Uncle kata tadi kan, Ya. dengan adanya Detoros Welcome tu kan, siapalah yang dia nak makan? Walau Roma pasukan Homeboyz sekalipun, jauh yang mana penuh dengan Jeet Kune Do, Shumpo dan sebagainya, mampu untuk mengelak segala serangan yang dilakukan oleh Detoros Welcome tersebut. Xbox lagi last insanity tu. Lidah tu akan melekat, tapi melekat saja, tapi tak akan mampu untuk menelan. Dia kalau dalam mulut dia Viragamo pecah, dia akan keluar kan? Ke tak? Dia akan keluar. Dia akan keluar daripada mulut tu kan? Ikutlah, kadang sedap tak keluar-keluar dah. Lain macam. Tapi apa pun, lawan dengan Homeboyz ketika ini. Saya sambung balik tadi je. Okey, itu saja. Tapi sekarang ini kena teruskan apabila mereka telah pun mengalami ataupun menghadapi kekalahan pada minggu lepas, masih lagi mencari rentak, masih lagi nak mencari momentum mereka pada minggu ini. Jadi mereka ingin memerlukan kemenangan pada hari ini. Memerlukan kemenangan dan secara jujurnya daripada sudut teori untuk Clean berhadapan dengan Bruno adalah satu matchup yang baik. Ya. Kerana daripada sudut early game, Clean mampu untuk menghalang pengambilan orang kata gold plating yang sangat-sangat diperlukan oleh meta Bruno ni, sebab Bruno dekat bahagian lane tu kuat, tapi sekarang Zon bergerak dengan cukup agresif. Petrify terkena. Seorang diri dan Oh, juga tarikan yang berjaya Battery dilakukan lagi. dan terus Oh, Zon yang akan banyak. dikorbankan. Keadaan yang pantas, darah yang pertama tumpah ke tangan Red QT untuk Red Esports. Satu balas kosong membenarkan mereka untuk memulakan game pertama dengan langkah kanan terlebih dahulu. Terutamanya dengan adanya kehadiran Hatta, tapi Sire Hook, B5 itu saja digunakan oleh Warlord. Tapi mungkin akan menjadikan beliau target yang mudah untuk perkeduhan turtle yang pertama sebentar sahaja lagi kurang daripada 30 saat. Kalau kita lihat sekarang ini dengan 30 saat yang berbaki, namun penggunaan Petrify daripada pasukan Red Esports ke atas zone sebentar tadi seakan-akan sudah pun dikalkulasi dengan baik. Mereka akan ada kembali Petrify di saat turtle muncul sebentar saja lagi. Dan sekarang Emal memberikan serba sedikit bantuan, namun masih lagi belum mencapai level 4. Ada sedikit kekurangan apabila mobility yang kurang ada di barat ini untuk dia mendapatkan farming ataupun jungling dengan lebih pantas. Tambahan pula, stack dia sekarang perlu untuk dijaga. Makin lama makin kecil Emal dan terus ke bahagian tengah dengan badan yang sudah pun dikecilkan. Dan sekarang ini mereka telah pun mula bergerak ke arah turtle yang pertama. Kita melihat HB telah pun bersiap sedia, tapi nampaknya Red Esports sebagai satu pasukan telah pun bersedia untuk menyerang GB. Chibi yang pecah Viragamanya, tapi kita lihat bagaimana Exot akan dikorbankan terlebih dahulu. Dan juga satu Detoros Welcome telah pun menelan seorang mangsa dan Turtle didapatkan oleh Aimal untuk pasukan Red Esports. Lihat bagaimana Chibi juga kehilangan Viragama, kehilangan nyawa, memberikan 2 kill dan double kill untuk Sepat yang mana sekarang tengah ditimbang itu adalah Red Cutie. Warlord dapatkan kill ketiga untuk pasukan Homeboyz. Walaupun Turtle berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Red Esports, akan tetapi Homeboyz masih lagi berjaya untuk dapatkan kelebihan. Namun Lihat dan juga bagaimana dengan kedudukan Exot yang sangat berhasil untuk rough wave tersebut dan menyamakan kedudukan kill antara Red Esports dan juga Homeboyz. kali ini nampak seperti kedua-dua EXP laner cuba untuk make the game. Mereka cuba untuk membuatkan diri mereka jauh lebih bermakna dalam permainan kali. Walaupun sebentar tadi kita sudah membincangkan, sedangkan kita risau mengenai kedua-dua pasukan ini lemah di bahagian EXP, tapi nampak seperti mereka yang menjadi
mata senjata di fasa awal permainan ini untuk kedua pasukan. Ya, memberikan impact yang besar dan ini yang kita mahukan daripada kedua-dua EXP laner. Tetapi untuk Red Esports, nampaknya kemampuan mereka untuk melakukan pick off dekat sini juga tak boleh nak dipandang rendah dengan adanya Penko dan juga Kadita. Dan kalau digabungkan lagi dengan Daytona's Welcome, itu mungkin adalah single target lock yang begitu lama untuk sesiapa yang menerimanya. Ya. Tapi soalannya siapa patut menerimanya? Saya rasa kena dimulakan dengan Mal terlebih dahulu yang menggunakan Penko. Supaya tak boleh nak bergerak dah. Mungkin sebab ada 2 suppress yang boleh dikeluarkan. Razel dia dah rasa macam goyang sebab map tengah gelap dan tak ada siapa untuk pasukan Red Esports muncul dalam kawasan map. Dan QT Light Dragon Bomb telah digunakan pakai di bahagian bottom lane untuk terbang masuk ke dalam kawasan yang selamat. Akan tetapi kita lihat bagaimana dengan cepat cuba memberikan satu tumbukan dan Melboy mendapatkan zone dalam pada waktu yang sama di bahagian top lane. Manakala Red QT masih lagi hold position untuk pertahankan turret mereka sendiri. Sekali lagi kita disajikan dengan pertandingan yang cukup sengit untuk hari kedua, minggu yang ketiga. Dan sekarang ni, Dragon Form. Kita lihat bagaimana Valentina cuba untuk mencuri Blood Dragon Form. Akan tetapi Red QT dia cuba dapatkan Chibi dan Viragama dah tak ada. Peluang besar. Aimal telah seseorang sempat menjadi bangsa dan Turtle didapatkan oleh Aimal dengan 1, 2, 3 mudah. Tendangan yang baik daripada Zon, namun kita lihat bagaimana berenang ke dalam. Itu menyebabkan Zon yang telah di outplay macam tu saja. 0-4-3 untuk Zon. Satu penggunaan Jeet Kundo yang seakan-akan dibaca juga oleh Exot dengan penggunaan Oceanity ke belakang kembali. Adakah ini menandakan bahawa taktik daripada Zon sudah pun mula terbaca? Daripada minggu lepas saya sangkakan perkara ini berlaku. Mula-mula disebabkan hero, tetapi kali ini sudah mendapatkan Chow yang diinginkan. Namun, masih lagi tidak berjaya untuk dapatkan bawa pick off yang baik. Tadi batu saya salah ke apa? Sebab Zon saya rasa tendang depan, tapi sebabkan ada Ocean Oddity tu dia belakang kan? Okey. Dan tak dilakukan juga single target lock, tapi mereka tentang single target lock. Aimal dibakar dan sekarang ni last sanity. Kita fokus pada jungler dan Aimal berjaya untuk hidup. Tetapi kita lihat bagaimana Chibi, walaupun tiada Viragama, Immortality awal dia buat dan Chibi sekarang telah tiada lagi. Immortality tersebut Mal terperangkap dalam kesempitan dan Melboy tak dapat untuk membantu perkara tersebut. Akhirnya mereka kehilangan beberapa orang individu dan juga tarik di bahagian bottom lane. 6 balas 6 daripada segi kawalan map juga sama di antara kedua-dua pasukan. Ini menunjukkan di mana kedua-dua pasukan cuba untuk mendapatkan kelebihan ataupun momentum pada fasa game, tetapi pertukaran nyawa yang sering berlaku menyebabkan tiada sesiapa yang mendahului terlalu jauh buat ketika ini. Ya, sekurang-kurangnya cakap pasal pertukaran nyawa, 6 berbalas 6. 5 daripada 6 itu adalah milik Zon. Maknanya yang lain masih lagi belum berjaya untuk ditumbangkan. Manakala untuk pasukan Red Esports, Aimal sudah pun dijatuhkan sebanyak sekali, Ren QT 2 kali, Exalt juga sekali. Jadi mereka ditumbangkan secara bergili-gili nak dibandingkan dengan Homeboys yang masih lagi memberikan fokus serta ruang kepada Ryzel, Chibi dan juga Warlock untuk dapatkan itemization dan menginginkan damage yang lebih tinggi oleh mereka dalam sesebuah team fight. Ya, boleh dikatakan berkongsi kesakitan untuk Red Esports, tapi sekarang ini Turtle yang ketiga akan menjadi milik siapa. Kedua jungler ingin melakukan saingan buat ketika ini. Kita kena melihat bagaimanakah EXP laner kedua-dua pasukan, Sepat dan juga Venkuti, bagaimanakah mereka akan melakukan zoning. Ya, benar menunggu masa saja untuk Chibi masuk. Tapi agak sedikit bahaya kalau dia nak guna Last Insanity sebab dia tak ada sebarang Immortality. Tapi Zon datang, tendangan yang baik. Namun Aimal terus membuka Daytona's Welcome. Menubdah kepada siapa, tapi memberikan peluang kepada Chibi mendapatkan Turtle untuk Homeboys yang pertama. Akan tetapi terpaksa membayar dengan nyawa kediri. Double kill, kill berganda untuk Aimal. Saya tak rasa dengan tendangan tersebut mampu untuk memberikan apa-apa makna kerana mereka perlu sedar mereka adalah draft yang lebih ke arah continuous damage. Tapi lihatlah bagaimana tarikan Mal. Cepat! Bahaya kalau ada tindakan susulan, kalau ada Exot dekat dalam kawasan berdekatan. Kemungkinan itu adalah tempahan maut. Tarikan daripada Mal mencari pula untuk Ryzel. Tetapi tidak terkena. Setakat ini Mal, performance dia saya berpuas hati. Memang dia berpuas hati sebab 77% accuracy untuk Iron Hook beliau sebentar tadi. Itu yang menyebabkan kenapa Homeboys mungkin dalam masalah buat ketika ini. Wow, dengan angka yang sangat-sangat besar untuk Mal. Dan sekarang ini Ran dalam satu masalah. 2 lawan dengan 1. Ran terpaksa untuk berundur.
Namun saya perlu sangat tekankan mengenai tendangan daripada Zon ini perlu untuk sedar bahawa dia tak ada burst damage yang tinggi. Mereka perlu untuk bermain lebih ke arah continuous damage, perlu untuk bermain lebih ke arah memanjangkan war tersebut walaupun ingin tendang Emal untuk dapatkan turtle, tapi perlu untuk fikir bahawa mereka ada Xbox yang mana memerlukan serba sedikit stack untuk memberikan turun damage dan ianya bukanlah burst damage secara besar-besaran. Tapi tidak mengapa, itu juga memberikan ruang kenapa Chibi masih lagi berjaya untuk mendapatkan turtle sedikit sebentar tadi. Dan itu bergantung kepada strategi mereka dan boleh saja dilakukan. Sebab sekarang ini mereka tak mencukupi daripada segi damage. Jadi tak payah nak memberikan fokus untuk mendapatkan kill, untuk mendapatkan objektif. Dah cukup memadai. Dia dah tahu dah, Amal dah tahu dah mesti ada orang dalam tu. Tak zone, sekarang Warlord adalah rezeki yang baik. Akan tetapi Purify, info yang sangat berharga. Pada waktu ini, Chibi pula cuba untuk dijadikan sebagai mangsa. Emal sebenarnya telah buka Return of Welcome, tapi immune setelah membuka Last Sanity. Chibi masih lagi ada mortality. Terbang 2 ekor naga di atas awang-awangan. Akan tetapi Chibi di bahagian belakang selamat. Timbang 2 orang. Wala dikorbankan terlebih dahulu. Tendangan daripada Zon akan mengorbankan Red Cutie. Double kill untuk Rizal. Akhirnya combo-wombo berjaya dilakukan oleh Homeboys dengan lebih kemas dan ini juga bermakna adakah damage mereka telah pun mula mencukupi. Dan sekarang ini Red Esports pula perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Sekarang ini Lord yang pertama dimulakan tapi nampaknya Emal dan juga Exot. Emal ditolak ke depan pula. Sempat dengan menggunakan knockout strike memberikan lagi masa. Chibi mendapatkan Lord dengan mudah. Kawalan ketat, rapi dan kemas yang dibuat oleh pasukan Homeboys terhadap Red Esports. Tapi kalau kita melihat pada minit yang ke-10 sekarang ini, berdasarkan situasi ekonomi mereka, hanyalah 2,000 gol saja memiliki untuk Homeboys dekat sini. Tidaklah begitu jauh bagi pendapat Sunforce untuk Red Esports. Apa yang mereka perlu lakukan untuk menghadapi lot pertama ini? Kalau mereka nak menangkan permainan ini ataupun kita khususkan kepada mempertahankan lot ini, mereka perlu untuk menghantar sekurang-kurangnya seorang ke bahagian atas terlebih dahulu. Dan yang lain berempat berada di bahagian bawah kerana mereka punya damage dealer secara continuous hanya Malboy saja. Jadi mereka perlu untuk protect Malboy, sementara yang lain yang mampu untuk bertindak berdikari cuba untuk lakukan clearance sedikit demi sedikit. Namun kerugian terpaksa untuk ditambah oleh mereka sekurang-kurangnya inhibitor turret saja mungkin akan dipertahankan oleh mereka setelah serangan ini berlaku. Ataupun menggunakan kelebihan mereka untuk melakukan pick off kepada salah satu ahli pasukan Homeboys. Menang daripada segi jumlah menyebabkan Homeboys juga mungkin terpaksa lebih berdisiplin dan tidak memaksa untuk menjatuhkan inhibitor turret mereka. Tapi itu bergantung kepada strategi Red Esports. Sekarang ini mereka cuba sedaya upaya untuk melakukan pertahanan di bahagian tengah, masih lagi berjaya untuk menyelamatkan inner turret mereka. Sekarang ini dengan adanya mission yang sudah pun diberikan, tapi 95 saat masih lagi sangat-sangat lama. Dan waktu ini perlu untuk digunakan pakai oleh Red Esports untuk mengembalikan semula jarak di antara gol yang sudah pun terbentuk setelah Homeboys berjaya untuk dapatkan kemenangan daripada sudut team fight sebelum Lord sebentar tadi. Tadi dia punya gol dekat sangat, tapi sekarang ni Zon dengan Conceal cubaan untuk dapatkan satu. Opportunity mudah, malah terus saja rough wave. Ya, takut kita tangkap dengan Zon, tiba-tiba ada flicker dengan jet kundo, bahaya sebenarnya. Respect yang telah digunakan ataupun dibuat oleh Exot sebentar tadi adalah dia punya alasan dia. Ya, bermain dengan lebih selamat dekat sini sebab tahu berhadapan dengan pasukan Homeboys dan umat perlu diberikan. Tapi sekarang ni Homeboys telah pun berjaya untuk melenyapkan kesemua menara di kawasan luar. Jadi bergantung pada Homeboys adakah mereka akan memilih untuk melakukan freeze lane dekat sini ataupun akan cuba untuk melakukan serangan hendap kepada pasukan Red Esports apabila mereka keluar untuk melakukan clearance wave. Inilah seksanya main barat selaku jungler. Lebih lagi di waktu defending sebegini rupa. Dekat mana nak ambil stack tu? Jungle sudah pun tiada, minion sedikit demi sedikit datang. Sebab itu mereka tak melakukan clearance wave di bahagian atas. Sebab itu akan memberikan stack kepada Emma yang mampu untuk digunakan bersiap sedia pada bila-bila masa saja kalau Homeboys ingin memaksa untuk melakukan fight. Tapi sekarang ini kita melihat posisi Zon. Selagi bersembunyi, adakah flank akan dilaksanakan? Purple buff tu saja dimulakan oleh Red Esports. Dan nampaknya masih lagi belum melakukan pergerakan dan sebaliknya. Zon yang telah pun dihalau dan terpaksa menggunakan flicker untuk menyelamatkan diri sendiri. Dia kena selamat sebab kalau dia dikorbankan, bagi pendapat saya, lot ini terbuka luas bagi pasukan Esports untuk dapatkannya dengan menang daripada sudut jumlah. Akan tetapi kita lihat bagaimana Chibi pula cuba untuk membakar-bakar keberadaan lot tersebut, di reset macam tu saja. Masih lagi belum ada harapan untuk kedua-dua pasukan mendapatkan lot tersebut.
Dan di bahagian sudut berlainan, cepat cuba untuk bersihkan kawasan top lane dengan secepat yang mungkin agar boleh dapat membantu daripada sudut jumlah juga di bahagian lot tersebut. Dan juga untuk memperlambatkan rotasi daripada NQT. Dan sekarang ini Homeboyz boleh memaksa Zod. untuk lakukan team fight. Zod terus memberikan damage kepada Zon, akan tetapi tiada tindakan susulan dapat dibuat. Banyak nyawanya telah habis. Betul. Dan damage masih lagi belum mencukupi untuk jatuhkan Zon. Ya, tapi Emal ada damage yang agak tinggi di bahagian hadapan. Perlu berhati-hati, perlu memastikan beliau sentiasa dalam keadaan yang selamat kerana retribution beliau sangat-sangat diperlukan untuk memberikan saingan kepada Chibi buat ketika ini. Sekurang-kurangnya sekarang dia dah ada dah Guardian Helmet, saya pasti. Jadi dia boleh untuk mencari stack ke hadapan, mencari... Alamak, sekarang ini sepat. Dengan sprint. Tak ada lagi flicker, Chibi. Keadaannya selesa, Rank QT mungkin akan dikorbankan, tiada lagi mortality. Rank QT menjadi mangsa pertama. Esdot, gagal. Dia hampir saja mendapatkan lot tersebut, namun Chibi lebih tepat. Rizal dikorbankan terlebih dahulu. Walot menempah maut yang sama. Dan sekarang ini Zon, Sepat dan Chibi membakar Mal. Adakah Mal akan selamat? Tiada lagi flicker. Dan sekarang Mal akan dikeluarkan. Esdot hanya menonton saja Mal terkulai layu depan dia. 2 berbalas 3. Lot juga berjaya untuk menjadi milik Homeboyz. Sekali lagi akan melakukan serangan terhadap Red Esports. Tetapi persoalannya, adakah Red Esports mampu untuk melakukan pertahanan berdasarkan line-up mereka di mana hanya mengharapkan kepada Melboy sahaja untuk melakukan clearance wave. Adakah ianya mencukupi? Ya, kalau mereka mengharapkan kepada Melboy saja, saya rasa memang tak. Sebab high ground mereka memang tak berapa kuat pun sebenarnya. Bersama-sama dengan Clean dan juga Kadita. Jadi mengharapkan yang paling kuat daripada sudut high ground adalah Emal pada pendapat saya. Kerana damage daripada first kill untuk Barat ni ke atas minion sebenarnya besar. Dan dengan basic attack yang ada, mampu lakukan clearance dengan cukup cepat. Tapi dapat tarik Chibi. Namun masalah ada mortality, masalah ada Piragama. Dan ini tidak akan memberikan apa-apa. Chibi takkan mati. Ya susah, hanya untuk menghakis Piragama. Adakah itu satu trade yang berbaloi? Gunakan dua ulti. Sekali lagi, masalah dari mortality. Dan manakala kita lihat bagaimana Chibi hampir saja dikorbankan, jawapannya ya. Petrify sempat untuk mengambil nyawa Chibi, namun terpaksa untuk membayar nyawa Rank QT sendiri. Mengurangkan lagi jasad individu yang ada dalam Red Esports, mempertahankan tarikh mereka yang terakhir. Okey, ada yang baik, ada yang tidak dia. Yang pertama, yang baiknya adalah mereka masih lagi dapat Chibi. Yang kurang baik adalah kenapa Chibi masih lagi dekat situ, sedangkan immortality-nya baru saja pecah. Boleh saja untuk dia bergerak keluar daripada kawasan tersebut setelah ketidakadaan Piragama untuk mendapatkan kembali Piragama tersebut, kerana perlu untuk ingat, walau di minit keberapa sekalipun, Xbox tanpa Piragama adalah satu masalah. Sekiranya masih lagi ingin berdegil berada dalam team fight dan cakap pasal Xbox tersebut, fokusnya lebih ke arah sustainability saja dengan Ice Queen 1 satu-satunya bersama dengan Antichrist dan juga Brute Force Breastplate setelah immortality disiapkan. Saya rasa ini adalah pilihan bijak daripada Homeboyz. Kalau Chibi sentiasa menjadi target, berikan hero yang sangat-sangat susah untuk dijatuhkan dengan begitu pantas, iaitu Xbox. Kemudian memberikan fokus sepenuhnya kepada item kekebalan. Jadi membazir begitu banyak, bukan sahaja master, tetapi skill set daripada Red Esports. Dan perlu diingatkan, ianya adalah suppress yang telah pun dibazirkan oleh Red Esports. Dan ini memberikan ruang kepada ahli-ahli pasukan Homeboyz yang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam waktu ini juga 20 saat yang berbaki untuk lot muncul. Namun kedudukan Mal kali ini dia ada flicker. Sekali lagi, gerakan yang sama dipancing. Namun saya tak rasa Sepat tak tahu yang ada Mal dekat situ. Mel sudah pun tampilkan wajahnya di kawasan map. Pasti mereka sudah pun meneka bahawa Mal berada di sisinya. Namun sekarang ini lot akan dimulakan dengan mudah oleh Homeboyz, memandangkan Red Esports terlalu jauh. Emal tak dapat stack tu, makin lama makin mengecil. Terus ke hadapan, boleh saja untuk disepak oleh Zon. Stack yang sudah pun dikurangkan sebentar tadi, tapi kembali untuk bertahan. Zon, tapi hampir saja untuk menendang, masih lagi belum waktunya. Dia akan tendang apabila lot ini hampir untuk dikorbankan. Tapi sekarang dia Detonax welcome hanya pada Chibi. Dia immune. Kenapa saja? Namun Melboy dapatkan lot. Satu gerangan cukup baik untuk dia ambil kesempatan tersebut. Emal cepat datang, tapi timbang. Dengan kita lihat bagaimana Rafael dibuka ke itu. Tapi Zon masih lagi dalam keadaan pursuit untuk cari mangsa seterusnya. Melboy yang mana sekarang ini cuba sedaya upaya pecahkan immortality yang ada pada Zon. Mereka cuba Adakah Zon tetapi sekarang ini keadaan untuk pasukan Melboy.
Homeboys menang 1 mata. Berjaya untuk mendapatkan kemenangan. Homeboys dengan strategi yang baru membuahkan hasil pada malam ini. Secara jujurnya bukanlah satu kemenangan yang kemas, tetapi masih lagi satu kemenangan untuk mereka dapatkan permulaan bagi pusingan pertama ini. Pusingan yang kedua perlu untuk diperbaiki juga. Sekiranya Red Esports mempelajari kesilapan mereka sebentar tadi, mungkin Homeboys akan ada masalah. Jadi perlu untuk kekalkan prestasi untuk pusingan seterusnya. Tapi momentum daripada kemenangan yang pertama pastinya boleh dimiliki oleh mereka untuk menghadapi match yang seterusnya. Bercakap tentang match yang seterusnya, Red Esports juga idea yang menarik telah pun dibawakan oleh mereka sebentar tadi, tetapi persoalannya adakah target yang betul dekat sini? Kerana ianya seperti tidak memberikan impact yang diingini. Ya, sebab kalau tengok dekat dalam game tadi, saya setuju dengan Sunfrost di mana untuk kedua-dua pihak tidak begitu bersih, di mana untuk Homeboys nampak seperti ada sedikit disconnect dengan apa kekuatan komposisi mereka, tapi mereka cuba untuk gerak ke arah lain. Manakala untuk Red, apa yang mereka nak lakukan? Ya, saya secara jujurnya kurang pasti dengan apa yang mereka cuba untuk capai. Dengan awal-awal mungkin masih boleh lagi untuk kita fikirkan kombinasi di antara Bloody Hunt, Rough Wave dan juga Returns Welcome. Tapi bila di saat dia gunakan ke atas Xbox, saya macam tak akan ada apa-apa makna. Sebelum tu, kita akan tengok dulu backstage. Siapakah MVP dekat dalam game ni? Kita tengok dekat quarters Homeboys. Bukan. Damn it, Ryzel lah orangnya. And Ryzel pun, kejap lagi kita akan tengok itemization. Ada beberapa benda yang memang saya nak bincang dengan beberapa caster. Tapi masa sekarang ni, kita bincangkan Ryzel. Sekali je mati. Boleh dikatakan menjaga posisi ini dengan begitu baik, tetapi juga bukanlah menjadi target yang utama dekat sini. Jadi tak ada masalah pun untuk menyelamatkan diri sendiri. Walaupun ini tetap membenarkan beliau untuk memegang KDA yang cukup baik, iaitu 7 kill, 1 kematian dan juga 3 assist. Ya, kalau kita tengok Ryzel masa early game, dia bijak jaga position dia. Dia main hanya dalam semak samun saja supaya dapat elakkan daripada terus kena tangkap. Dan kita dapat tengok yang mana Ryzel sendiri pun, dia join team fight agak lambat. Bila dah mid game dia dah ada item, baru dia turut serta, dia make sure yang dia boleh dapat kill. So dia tak akan masuk meaningless team fight untuk dia. Dan itu yang penting, kadang-kadang bila dah pun menyedari diri sendiri yang hero kita dah pun mempunyai damage, sekaranglah masa untuk mula memberikan bantuan kepada pasukan. Ya, dengan tu kita akan dengar dulu apa yang mereka bincangkan dekat dalam game. Sebab kita nampak, pada pendapat saya awal-awal kurang sikit. Tapi mid dengan late, mereka start pick up. Jadi mari kita dengar mereka punya mic check. Macam. Aku tarik. Nice. Ke depan guys. Nice, jom. Dia flick aku. Asal. Izong. Barang makan aku. Dah. Belakang. War dulu. No flick. Ya, okey. Ada. Santai. Gak apa. Nice one. Aku cancel. Dapat. Orang. Nice one. Badan guys. Badan target. Kasih. Use guys. Kita orang clean. Okay dah. Push me. Push me. Guys. Focus next game. JJ. Jadi dekat sini, apa yang saya nak bincangkan sebenarnya adalah build Ryzel dengan menggunakan Bruno dekat sini yang saya rasa perlu diberikan perhatian sebab even daripada segi itemization dan juga dia punya emblem build, dia punya synchronization dengan apa yang Ryzel nak cuba lakukan sangat-sangat bagus. Jadi dekat sini memang nampak dia punya kefahaman menggunakan hero ni sebab walaupun dia DPS, tapi dia macam ada sedikit elemen poke dekat sini. Jadi bila minit ke-9, 9.20 something saat, dia siapkan dia punya Great Dragon Spear dan satu benda yang menarik di mana Great Dragon Spear bila dah menggunakan dia punya ultimate, dia punya movement speed naik. Sebab kita tahu yang Bruno ni satu je dash. Tapi bila Assassin Emblem ada banyak movement speed, tambah lagi dengan Quantum Charge, tambah lagi bila dia dalam keadaan masalah, nama ulti dia dah tukar kan? Apa Worldy. apa? Worldy. Worldy dia sekarang ada apa? Knock back sikit, Ya. added movement speed. Ini yang menyebabkan saya rasa yang dia mati sekali tu pun sebab dia yang flankkan diri dia sendiri dalam situasi yang tak bagus.
Ya, Boleh betul. dikatakan cubaan untuk memberikan impact yang lebih besar lagi daripada situasi tersebut. Tetapi kita tahu di mana untuk Red Esports, combo-wombo mereka cukup membahaya. Ya, ada yang spare Free Fire dekat sini. Ya. Tapi berapa banyak sisi yang ada untuk pasukan Red Esports sebentar tadi. Ya, dan lagi satu pun Riser dia siap menggunakan tenacity sekali. Jadi kalau kena tangkap pun, ambil masa juga nak bunuh dia. Dan lagi first item Haskell tak silap. First item atau second item? Haskell untuk Bruno. Saya tak perasan tadi. First atau second item dia buat Haskell. Jadi survive dia lama tu. Saya rasa Haskell first item. Ya kan? Haskell yang first item untuk Bruno ini. Tetapi daripada Bruno juga kita ingin berikan tumpuan kepada Pakito daripada Sepat ini yang hari ini nampak seperti makin ramai yang Sepakito. mengingini Pakito. Selamat Lama dah tu. Yes. Pakito. Dah lama tak dengar Itu apa? Season 7, season 8? Season 7 debut. Sepakito. Yeah. Oh, memang gila. Kita dah lama sebenarnya tak tengok Sepat on form macam ni. Ya. So inilah yang kita nak saksikan sebenarnya antara dua-dua EXP laner yang mana diorang boleh carry tim diorang. Suka bila tengok dia tumbuk orang. Tapi dalam game dalam game. Dan sekali kalau kita melihat kepada arah Red Esports pula, saya juga nak melihat daripada segi itemization Emal dekat sini. Dengan adanya helmet Sky Guardian, helmet dekat sini dan juga Radiant Armor telah pun memberikan beliau sustainability yang begitu keras. Tetapi seperti yang kita bincangkan, sekeras mana pun barat ini tak akan memberikan impact yang besar kalau tak berjaya untuk menangkap sesiapa di bahagian hadapan. Dan sebentar tadi boleh dikatakan kiting yang agak mudah dilaksanakan oleh Homeboys. Bukan itu saja, malah kalau dia sekeras-kerasnya pun tapi yang lain tak mampu untuk gunakan distraction yang diberikan tu, tak akan berikan apa-apa makna kepada perlawanan sebentar tadi. Sebab banyak kali dia dekat depan kena bantai habis-habis, tapi yang dekat belakang takkan mampu untuk buat apa. Iyalah, cuba bayangkan kalau Barat dah dekat depan, Kadita terus masuk lakukan selam rough wave, lepas tu dah habis cerita. Tinggal Melboy seorang-seorang je untuk lakukan apa-apa. Pada angle lah untuk Red Esports, diorang punya combo-combo early game sebenarnya sangat kuat. Apabila diorang bawa masuk Kadita dan juga Yuzong, yang mana diorang gunakan meta 2 Petrify, mana diorang boleh always gang Sepat early game sebenarnya, tapi diorang tak lakukan perkara tersebut supaya make sure rank QT boleh mengungguli dari segi laning phase dan buatkan rank itu lebih keras berbanding dengan Pakito, dan dia boleh tolong team fight lebih banyak lagi. Tapi malas sekali kalau kita tengok tadi, Kadita ada banyak miscue bila gunakan dia punya Petrify, and then Aaron selalu hanya bersorangan saja yang buat zoning dan dia gunakan dia punya Petrify tapi tak ada follow up. Tapi yang menarik kalau kita melihat daripada segi damage, sebenarnya pasukan Red Esports yang mempunyai damage lebih tinggi sedikit saja. Jadi damage bukanlah masalah, target yang menjadi masalah. Jadi jom kita melihat daripada segi highlight yang dibawakan khas oleh RAG, apa yang telah berlaku di game yang pertama sebentar tadi. Saya cuma nak cakap, kita cakap oh ini tak perform, tapi Mal perform. Betul? Mal perform dengan sangat-sangat bagus. Jadi saya rasa macam dekat sini akan jadi tumpuan dekat dalam draft, dan saya rasa tumpuan patutnya dekat dalam game tadi. Mungkin just seorang kat depan, dia Mal kat depan, Mal cari peluang tangkap ke sesiapa, and then bersorang. And then, you know, macam yes, kalau main macam tu, game akan jadi slow sedikit. Tapi nak banding dengan ada beberapa fight, nampak macam mereka paksa. Saya rasa itu yang tak okey. Tapi yang menjadi misteri dekat saya, untuk saya dekat sini, bila Melboy nak tunjuk dia punya fungsi sebenarnya. Dalam permainan ni kebanyakan waktu Melboy macam terkejar-kejar, tengok dalam highlight ni. Melboy macam lepas tu sekarang aku pergi mana. Dekat sini pun sama. Melboy masih lagi dia dapatkan serba sedikit. Lepas tu dia dekat bahagian yang berbeza. Macam yang keras dekat belah sana, dia duduk dekat bahagian yang tak ada distraction. Nak panas badan kot first game ni kan. Pada uncle sebab mostly sebelum ni Melboy gunakan marksman jenis DPS yang attack speed tinggi, kemudian ada life steal rate yang sangat tinggi. Jadi bila dia gunakan clean, kita semua tahu clean punya attack speed agak perlahan. Dia hanya harapkan daripada dia punya passive, dan bila diserang beramai-ramai, dia bagi satu tekanan yang besar pada Melboy untuk kekal ada dekat dalam team fight. Okay. I mean, kalau macam tu, sebab tak silap dia ambil clean pick ketiga ke empat? Clean tersebut. Bila Clean ambil? pick keempat.